Assalamualaikum adik-adik. Apa khabar semua? Selamat bertemu kembali di dalam channel Ustazah Zu. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Islam untuk tahun 6 dalam bidang akidah dengan tajuk beriman dengan sam'iyat. Adik-adik nak tahu apakah itu sam'iyat? Jom belajar bersama Ustazah Zu. Mari kita mulakan pelajaran dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Adik-adik, objektif pembelajaran kita hari ini ialah yang pertama, menyatakan pengertian sam'iyat. Yang kedua, menjelaskan maksud meyakini perkara-perkara sam'iyat dan contoh-contohnya. Yang ketiga, menganalisis kesan meyakini perkara-perkara sam'iyat dalam kehidupan harian. Adik-adik, mari kita lihat terlebih dahulu beberapa contoh perkara-perkara sam'iyat. Antara contoh-contoh perkara sam'iyat ialah hari kiamat, syurga, malaikat, sirat, alam barzah, neraka, soalan kubur, mizan, dan padang mahsyar. Tentu adik-adik pernah dengarkan tentang perkara-perkara ini. Baiklah adik-adik, tahukah adik-adik apakah pengertian sam'iyat? Sam'iyat bererti perkara-perkara yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera manusia, seperti melalui deria sentuhan, deria penglihatan, deria bau, deria pendengaran maupun deria rasa. Sebaliknya, ia hanya dapat diketahui melalui Al-Quran dan hadis. Mari kita baca sepotong ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 3 yang menegaskan tentang kewajipan beriman dengan perkara sam'iyat. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaib. Surah Al-Baqarah ayat 3. Maksudnya yaitu orang-orang yang beriman
kepada perkara-perkara yang ghaib. Adik-adik, keimanan kepada perkara sam'iyat dapat menjadi asas bagi membentuk diri sebagai Muslim yang diredai Allah. Dalam Al-Quran dan hadis ada menceritakan tentang perkara-perkara sam'iyat. Mari kita dengar sedikit penerangan ringkas tentang perkara-perkara tersebut. Antaranya ialah alam barzah. Alam barzah ialah alam kubur yang dihadapi oleh semua manusia sebelum dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Dalam alam ini, semua manusia akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir serta menghadapi soalan-soalan kubur. Allah menjanjikan nikmat atau azab bergantung pada amalan semasa di dunia. Seterusnya ialah padang mahsyar. Padang mahsyar ialah tempat perkumpulan semua makhluk Allah setelah dibangkitkan daripada kubur. Semua makhluk Allah akan dihidupkan semula dan berkumpul di sini untuk menerima pengadilan atas perbuatan mereka di dunia, sama ada yang baik atau yang buruk. Keadaan di padang mahsyar sangat dahsyat sehingga menimbulkan rasa sangat takut dan cemas. Dalam sebuah hadis ada menceritakan keadaan matahari yang sangat terik berada hampir di kepala sehingga manusia ditenggelami peluh mereka sendiri. Para nabi, rasul dan orang yang soleh sahaja yang berada dalam keadaan aman dan tenang. Yang ketiga ialah mizan. Mizan ialah timbangan amalan yang akan dilalui oleh semua manusia. Sesiapa yang berat timbangan amalannya, maka beruntunglah mereka. Tetapi jika timbangan amalan mereka ringan, mereka tergolong dalam golongan ahli neraka. Timbangan seseorang itu menjadi berat kerana amalan kebaikan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Teringat ustazah kepada ayat ke-6 hingga ke-9 dalam surah Al-Qari'ah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, yang bermaksud, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, iaitu senang. Dan adapun orang yang ringan timbalan kebaikannya, maka tempat kembalinya
adalah neraka hawiyah. Perkara samiyat yang seterusnya ialah sirat. Sirat ialah titian yang merentangi neraka jahanam yang akan dilalui oleh semua manusia. Hanya orang beriman dan bertakwa sahaja akan berjaya melintasi titian ini dengan selamat untuk menuju ke syurga. Hadis Nabi menggambarkan kepantasan melintasinya bergantung pada amal soleh semasa hidup di dunia. Ada yang melintasinya sepantas kilat dan ada juga yang tidak berjaya melintasinya lalu terjatuh ke dalam neraka. Mereka ialah orang-orang yang mengingkari perintah Allah. Perkara seterusnya ialah syurga. Syurga disediakan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Keadaan syurga itu sangat indah, nyaman dan dipenuhi dengan kenikmatan. Terdapat taman-taman syurga yang indah dan mempesonakan dengan pancaran mata air dan sungai-sungai yang mengalir. Di dalam syurga ini, para penghuninya akan menikmati rehat dengan sepuas-puasnya sambil menikmati pemandangan yang sangat indah dan ditemani oleh bidadari-bidadari syurga. Penghuninya dipakaikan pakaian yang cantik daripada sutra serta dihiasi perhiasan daripada emas dan mutiara. Mereka akan dijamu dengan makanan dan minuman yang lazat serta mereka kekal di dalam. Adik-adik, perkara samiyat yang digambarkan ini adalah tidak sama dengan gambaran yang ada di dunia. Gambar yang Ustazah tunjukkan di sini hanyalah sekadar gambar hiasan. Perkara samiyat seterusnya ialah neraka. Neraka disediakan kepada mereka yang tidak mentaati perintah Allah. Keadaan neraka banyak digambarkan dalam Al-Quran dan hadis seperti keadaannya yang sangat panas dengan api yang marak menyala. Hal ini menyebabkan penghuninya berasa amat terseksa dan terlalu dahaga. Selepas itu, mereka diberi minuman seperti tembaga cair yang sangat panas. Kepanasan air ini menyebabkan muka-muka mereka hangus terbakar dan ususnya terpotong-potong. Gambaran syurga dan neraka ada disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 29 hingga 31. Adik-adik bolehlah merujuk kepada guru masing-masing untuk membaca ayat dan maksud ayat tersebut. Sekarang
mari kita fikirkan pula apakah kesan beriman dengan perkara sam'iyat. Antara kesan beriman dengan perkara sam'iyat ialah menjadi manusia yang bertakwa, menjadikan reda Allah sebagai matlamat hidup, melahirkan masyarakat yang sukakan kebaikan dan menghindari kemungkaran, mendorong seseorang melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Dan yang terakhir, mentaati perintah Allah dan menjauhi perbuatan dosa. Adik-adik, semua kesan-kesan ini akan mempengaruhi tingkah laku seharian kita. Baiklah, sekarang kita sudah pun hampir sampai ke penghujung pembelajaran. Rumusan pelajaran kita hari ini ialah kita wajib beriman dengan perkara sam'iyat dan membuktikan keimanan kepadanya dengan istiqamah melakukan ibadat fardu dan membanyakkan amalan sunat serta menjauhi segala larangan Allah. Baiklah adik-adik, sekian dahulu daripada Ustazah. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel Ustazah Zu. Hingga jumpa lagi adik-adik.